Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita bersua lagi untuk video yang seterusnya untuk kelas kita pada kali ini yang mana kita akan beralih ke bab yang kelima dan kita akan mula belajar pada hari ini. Namun sebelum kita ketahui apa itu bab yang kelima dan apa tajuk yang terdapat di dalam bab yang kelima ni, sama-sama kita saksikan beberapa keping gambar yang saya sediakan untuk memberi gambaran ringkas berkenaan dengan apa sebenarnya asas kepada bab 5 ini. Baik murid-murid, untuk gambar yang pertama ini mungkin situasi ini awak semua sebilangan daripada awak semua pernah menghadapi, okey, terutama sekali mereka yang bergiat aktif dalam bidang sukan. Okay, apabila terdapat satu rasa kurang selesa pada kaki ataupun mungkin selepas bermain dalam tempoh yang lama habis sahaja game, akan diberi rawatan yang mana akan diberikan satu pack ais dan ais ni kita letakkan dekat kawasan yang berasa sakit. Okay, kenapa tindakan itu diambil? Okay, tindakan itu diambil adalah untuk membuatkan kita rasa lega dekat bahagian yang sakit itu. Okay, ini dalam kes atlet. Okay, kita juga mesti pernah diberikan satu pad yang sejuk ni. Okay, kalau dekat pasaran kita tahu dia dipanggil sebagai cool fever. Apa fungsi cool fever ini? Okay, kita tahu cool fever ini adalah bagi menggantikan kaedah lama. Kalau kaedah zaman mak ataupun atuk kita, mereka membasahkan tuala. Tuala yang kecil mereka rendam dalam air, mereka perah, lepas tu dia akan letakkan dekat dahi kita. Ada juga diletakkan pada dada dan juga celah tangan kita. Tujuan dia adalah untuk membebaskan haba yang ada dekat dalam badan kita. Yang mana apabila kita pakai cool fever ataupun tuala yang dibasahkan, haba yang ada dekat dalam badan kita akan dikeluarkan melalui pad sejuk ini ataupun melalui tuala. Jadi sebab itulah orang yang demam kebanyakannya kita akan memberikan rawatan ini kerana demam menyaksikan peningkatan pada suhu badan kita. Okey, jadi ini kedua-dua ini menunjukkan kita menggunakan ais iaitu sejuk dan yang kedua kita menggunakan pad juga sejuk ataupun menggunakan tuala yang direndam dalam air juga sejuk. Okey, bagaimana pula dengan situasi yang ketiga ini? Okey, situasi yang ketiga ini juga digunakan oleh orang seperti kita lah, manusia lah, okey. Tetapi di dalamnya tidak diletakkan air yang sejuk ataupun ais, tetapi kita letakkan air yang panas. Okey, yang mana kita gunakan selalunya untuk kawasan-kawasan yang lenguh ataupun orang-orang yang ada sakit di bahagian belakang, kita akan letak ini di bahagian yang sakit itu dengan tujuan kita untuk melegakan kesakitan. Okey, kaedah ini tidak lagi akan menyerap haba yang ada dekat dalam badan kita. Okey, dan dia juga tidak akan menurunkan suhu badan kita. Sebaliknya, haba dibekalkan kepada badan kita untuk melegakan bahagian yang rasa sengal-sengal ataupun sakit-sakit. Pendek kata, bagi kaedah ini kita seperti meningkatkan lagi suhu badan. Betul ke macam tu? Okey, kaedah ini sangat-sangat rapat dengan situasi orang yang baru lepas bersalin. Okey, bagi orang Melayu, dia ada satu kaedah yang dinamakan sebagai bertungku. Yang mana kaedah rawatan ini adalah rawatan tradisional yang digunakan ke atas orang yang baru lepas melahirkan anak. Mereka akan diberikan satu urutan, okey, menggunakan batu yang dipanaskan bersama dengan daun-daun dan ramuan-ramuan tertentulah, okey, yang selalunya diberikan oleh bidan, okey, dimasukkan dalam kain, dibalut dengan batu yang kita panaskan dan dia akan dituam, diletakkan, ditekan kepada beberapa bahagian badan. Okey, kaedah ini dikatakan untuk memulihkan kembali kesegaran dan kekuatan badan orang yang baru lepas bersalin. Okey murid sekalian, daripada beberapa gambar yang saya tunjuk tadi, kita fokus kepada dua gambar ini. Okey, gambar pertama menggunakan pad yang sejuk untuk melegakan kesakitan pada kaki kita, selalunya digunakan untuk bengkak pada kaki kita. Manakala untuk kaedah yang kedua, kita gunakan pad panas, kita isi dengan cecair yang panas, juga diletakkan pada bahagian tubuh badan kita yang berasa kurang senang ataupun sakit. Selalunya kaedah ini digunakan untuk mengelakkan kekejangan otot, especially kepada mereka yang bermain ataupun melakukan aktiviti yang lasak. Jadi, apa pula perbezaan kedua-dua kaedah ini dari perspektif tenaga haba? Apa yang berlaku kepada tenaga haba dalam kaedah di sebelah kiri dan apa pula yang berlaku kepada tenaga haba di dalam kaedah di sebelah kanan?
Okey, pertama sekali kita kena tahu di mana kedudukan haba yang lebih tinggi. Okey, bagi kaedah di sebelah kiri, kedudukan haba ataupun tenaga haba lebih tinggi berada di dalam badan kita. Jadi, apabila kita letakkan peg ais, apa yang peg ais ini akan buat? Dia akan menyerap haba yang ada di dalam tubuh badan kita ataupun lebih spesifik di kaki kita. Bagi kaedah yang kedua pula, di manakah kedudukan tenaga haba yang lebih tinggi? Tenaga haba yang lebih tinggi terdapat di dalam peg panas ini. Jadi apa yang berlaku? Peg panas ini akan membebaskan haba ke tubuh badan kita. Jadi itulah perbezaan pertama yang berlaku di antara kedua-dua kaedah ini. Kaedah yang pertama, peg sejuk akan menyerap haba. Kaedah yang kedua, peg panas akan membebaskan haba. Jadi, sekiranya kaedah pertama menyerap haba, apa yang berlaku kepada suhu di persekitaran? Suhu di persekitaran maksudnya suhu di luar daripada peg sejuk ini. Apabila kita letakkan peg sejuk ini, apa jadi kepada suhu kaki kita? Bagi kaedah di sebelah kanan juga soalan yang sama. Apa jadi kepada suhu persekitaran? Suhu persekitaran di sini juga maksudnya suhu di bahagian luar peg panas ini, iaitu suhu di bahagian tubuh badan kita. Murid-murid sekalian, apabila kita menggunakan kaedah di sebelah kiri, apabila kita menggunakan peg sejuk akan menyerap haba. Bila menyerap haba, maka haba akan masuk ke dalam peg sejuk ini. Apa jadi kepada suhu di persekitaran di luar peg sejuk? Suhu di persekitaran akan menurun. Kenapa menurun? Kerana peg sejuk menyerap haba. Di sebelah kanan ini pula, penggunaan peg panas akan membebaskan haba. Apabila haba dibebaskan keluar, maka suhu persekitaran iaitu suhu di luar peg haba ini akan meningkat. Kenapa suhu persekitaran meningkat? Kerana peg haba membebaskan peg panas membebaskan haba. Jadi ini jelaslah terbukti apabila kita menggunakan peg sejuk, kita selalu menggunakan peg sejuk bagi situasi di mana kaki kita bengkak. Jadi, untuk mengurangkan pembengkakan, kita akan mengenakan peg sejuk. Iaitu kita akan turunkan suhu di dalam kaki kita. Jadi, saiz lumen ataupun saiz salur darah kita akan dikecilkan bagi mengurangkan kadar peredaran darah. Kaedah ini juga kita sering guna untuk situasi luka-luka ringan ataupun kecederaan dalam sukan. Yang mana kita akan letakkan peg sejuk di bahagian tepi luka untuk mengurangkan pengaliran darah. Bagi kes peg haba pula, peg panas pula yang akan membebaskan haba terutama di bahagian yang bengkak. Seringkali kita dengar kalau orang tua cakap bahagian yang bengkak ni dia orang kata mesti ada masalah urat. Jadi apa yang peg panas buat? Peg panas akan bagi haba dekat salur darah ataupun urat dalam bahasa kita tu untuk mengembangkan saiz lumen ataupun saiz salur darah. Apabila saiz salur darah mengembang, maka darah akan mengalir dengan lebih lancar dan bengkak itu akan surut. Jadi inilah situasi ataupun pemahaman asas untuk awak kuasai bagi awak memahami bab kita ini dengan lebih jelas. Untuk itu, selamat datang ke bab yang kelima untuk sains tingkatan 3 iaitu termokimia. Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini? Bab ini pendek sahaja sebenarnya tetapi perlu memahami konsepnya dengan jelas. Di akhir pembelajaran, awak semua sepatutnya dapat yang pertama, mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Yang kedua, anda semua mesti tahu macam mana menghubung kaitkan antara haba yang diserap atau haba dibebaskan dalam tindak balas endotermik dan eksotermik. Tadi kita dah tengok pun situasi macam mana kita kata haba itu diserap ataupun situasi macam mana kita kata haba itu dibebaskan. Cuma sekarang ini awak kena pandai kaitkan antara haba yang diserap dengan haba dibebaskan, dia ada nama spesifik dia. Sama ada tindak balas endotermik ataupun tindak balas eksotermik. Itu kita akan belajar. Dan yang terakhir sekali di dalam topik bab ini, awak semua mesti dapat menyatakan beberapa contoh untuk tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Alright, murid-murid sekalian, kita mulakan tajuk termokimia kita dengan memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan termokimia. Termokimia, perkataan termo yang asal awal ini adalah berasal daripada perkataan terma, yang bermaksud haba.
Okey, jadi termokimia adalah proses pembebasan atau penyerapan haba dalam tindak balas kimia. Okey, dalam sesuatu tindak balas kimia, dia akan menghasilkan dua situasi. Sama ada proses itu melakukan pembebasan haba ataupun proses itu melakukan penyerapan haba. Jadi termokimia ini kita boleh bahagi kepada dua. Satu kita namakan sebagai eksotermik, satu lagi kita namakan sebagai endotermik. Okey, daripada definisi pun awak mesti dah dapat teka. Salah satu daripada eksotermik dan endotermik ni, salah satu mesti bebas haba, salah satu mesti serap haba. Okey, yang mana satu bebas, yang mana satu serap, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, apa itu tindak balas eksotermik? Okey, tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang melibatkan pembebasan haba ke persekitaran. Maksudnya, sesuatu tindak balas kita itu akan menyebabkan haba dibebaskan. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran, maksudnya di luar daripada tindak balas, maka apa jadi kepada suhu di persekitaran? Maka suhu persekitaran akan meningkat. Jadi, eksotermik adalah tindak balas pembebasan haba. Bagaimana kita nak tahu dia bebas haba ataupun tidak? Kalau kita dapat rasa panas tu, maka kita tahulah. Okey, haba dibebaskan. Tetapi kaedah paling mudah adalah dengan mengukur suhu persekitaran tu. Kalau suhu persekitaran itu meningkat, maka tindak balas itu dinamakan sebagai eksotermik. Sekiranya eksotermik adalah pembebasan haba, maka endotermik adalah, yes, very good. Endotermik adalah penyerapan haba ataupun haba diserap. Endotermik adalah tindak balas melibatkan penyerapan haba dari persekitaran. Okey, kalau sekiranya sesuatu tindak balas kita itu menyerap haba, maka apa jadi dekat suhu persekitaran? Suhu persekitaran akan menurun. Bagaimana kita nak tahu? Juga kaedah yang sama kita boleh ukur. Jadi untuk mengukur suhu persekitaran, sama ada kita nak tahu suhu persekitaran itu naik atau suhu persekitaran itu turun, kita menggunakan satu alat yang paling sesuai, iaitu termometer. Jadi secara ringkasnya kita boleh gambarkan begini. Tindak balas eksotermik akan membebaskan haba. Okey, tindak balas berlaku di dalam ini. Okey, berlaku di dalam kelalangkun ini. Maka persekitaran adalah di luar ini. Okey, yang ini di dalam. So, kalau haba dibebaskan, maka suhu persekitaran ini akan naik. Okey, jadi haba dibebaskan, suhu persekitaran meningkat, itu kita panggil sebagai eksotermik. Untuk gambar yang sebelah kanan pula, kelalangkun ini di dalamnya berlaku tindak balas. Jadi di mana persekitarannya? Di luar ini. So, kalau kita tengok, endotermik, suhu persekitaran akan menurun kerana haba diserap. Jadi disebabkan haba diserap dan suhu persekitaran menurun, maka tindak balas ini kita namakan sebagai endotermik. Perkataan eksotermik dan perkataan endotermik berasal daripada Yunani, yang mana ekso bermaksud luar, endo bermaksud dalam. Okey, termik ini bermaksud haba. Okey, jadi eksotermik maksudnya haba luar, maksudnya tenaga haba dikeluarkan ke persekitaran. Endotermik maksudnya haba dalam, maksudnya tenaga haba diserap ke dalam. Jadi, untuk definisi termokimia, tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, kita dah selesai. Apa yang penting awak tahu adalah membezakan perkataan eksotermik ini merujuk kepada haba dibebaskan, suhu persekitaran meningkat. Perkataan endotermik merujuk kepada haba diserap dan suhu persekitaran menurun. Sekarang kita tengok pula contoh-contoh bagi tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Kita mulakan dengan contoh tindak balas eksotermik. Saya ada menyediakan gambar dan penjelasan untuk 7 contoh tindak balas eksotermik. Tetapi sebenarnya terdapat pelbagai lagi tindak balas eksotermik yang berlaku di dalam kehidupan seharian kita, tetapi saya fokus kepada 7 ini. Contoh yang pertama. Okey, jika kita lihat dari segi definisi untuk tindak balas eksotermik yang membawa maksud haba dibebaskan dan suhu persekitaran meningkat. Sekiranya kedua-dua fakta ini dipatuhi, maka tindak balas itu dinamakan sebagai tindak balas eksotermik. Jadi, yang pertama adalah pembakaran. Umum semua mengetahui pembakaran akan membebaskan haba.
Dan pembakaran akan meningkatkan suhu kita yang berada dekat sekeliling ini, kita akan berasa panas. Jadi dia memenuhi poin yang kedua, iaitu suhu persekitaran meningkat. Ini contoh yang pertama untuk eksotermik. Contoh yang kedua juga berkaitan lebih kurang dengan pembakaran, iaitu letupan. Apabila berlaku sesuatu letupan, haba akan dibebaskan. Dari sini pun kita boleh nampak cahaya kemerahan dan kekuningan ini menunjukkan berlakunya pembebasan haba. Dan apabila haba dibebaskan, maka suhu dekat persekitaran ini akan meningkat. Okay. Dua-dua contoh ini, pembakaran dan juga letupan, adalah contoh jelas yang kita boleh nampak berlakunya haba dibebaskan berdasarkan api ataupun cahaya yang dikeluarkan. Bagaimana pula dengan contoh yang ini? Contoh ini dikatakan contoh tindak balas eksotermik. Respirasi, iaitu proses pertukaran gas dalam badan kita yang mana kita bernafas. Okey, mudah sahaja untuk mengetahui sama ada respirasi adalah tindak balas eksotermik ataupun endotermik. Cukup mudah, kita letakkan tangan kita di hadapan mulut ataupun hidung kita dan cuba kita bernafas. Kita tarik dan hembus nafas. Apabila kita hembus nafas, tangan kita akan berasa haba ataupun sedikit panas. Okey, memanglah tidak menghasilkan api seperti kebakaran dan letupan tadi, tetapi respirasi ataupun pernafasan kita akan membuatkan kita berasa haba ataupun panas dekat tapak tangan kita. Jadi itu menunjukkan yang proses respirasi dalam badan kita ini membebaskan haba. Haba dibebaskan ke mana? Haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi apa jadi dekat suhu persekitaran? Suhu persekitaran akan meningkat. Cara yang kedua mudah, kita ambil sahaja cermin dan cuba kita bernafas pada cermin. Kita hembus nafas pada cermin itu. Kita akan dapati yang cermin itu akan menghasilkan wap. Proses kondensasi telah pun berlaku di antara udara yang sejuk yang terdapat di luar dengan udara panas yang telah pun kita hembus. Jadi ini menunjukkan yang respirasi membebaskan haba dan suhu persekitaran meningkat. Maka respirasi adalah tindak balas eksotermik. Contoh yang keempat, mungkin contoh ini sukar untuk kita ketahui dari segi mata kasar kita, iaitu pengaratan. Kita dah belajar dalam bab sebelum ni tentang besi, betul? Besi yang berkarat, ini adalah satu jenis logam. Awak dah belajar dalam sains tingkatan 2 yang mana proses tingkatan 1, proses pengaratan itu berlaku apabila adanya tindak balas antara besi dengan oksigen. Jadi ini adalah besi, okey, rantai besi yang masih elok, manakala di sebelah kanan ini adalah rantai besi yang sudah pun berkarat. Jadi kita tak pernah merasai situasi ini, tapi kalau kita nak uji dari segi adakah suhu meningkat ketika proses pengaratan berlaku, kita terpaksa membuat kajiannya secara saintifik ataupun di dalam eksperimen. Tetapi saya maklumkan di sini yang apabila proses pengaratan berlaku ataupun apabila sesuatu besi itu berkarat, proses pengaratan itu akan membebaskan haba. Apabila haba dibebaskan, maka suhu persekitaran akan meningkat. Untuk itu, pengaratan adalah contoh tindak balas eksotermik. Contoh seterusnya, okey, asid dan alkali. Asid, contoh asid adalah jus oren. Okey, awak pun belajar ya. Asid adalah sesuatu yang sifatnya, salah satu daripada ciri ataupun sifat dia adalah masam. Okey, jus oren, asam jawa, limau. Ini contoh yang paling mudah. Untuk alkali adalah sesuatu yang pahit, lawan kepada masam tadi, iaitu air sabun, ubat gigi. Okey, ada juga sebahagian minuman berkarbonat kita yang mempunyai sifat alkali. Jadi apabila asid dicampurkan dengan alkali, dia akan membebaskan haba. Okey, dan apabila haba dibebaskan, maka suhu persekitaran akan meningkat. Okey, untuk itu tindak balas antara asid dan juga alkali kita katakan dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, tetapi ada satu nama khas untuk tindak balas asid dan alkali, iaitu tindak balas asid dan alkali dipanggil sebagai tindak balas peneutralan. Okay, sebab kita tahu asid campur alkali, sesuatu bahan itu akan menjadi neutral. Jadi proses itu kita panggil peneutralan. Dan peneutralan adalah contoh tindak balas eksotermik. Baik, contoh yang keenam. Ini. Tindak balas air dengan logam. Saya rasa gambar ini awak pernah lihat ketika saya mengajar tajuk
siri kereaktifan logam. Yang mana kita ambil beberapa jenis logam, kita baling masuk dekat dalam air dan kita lihat kereaktifannya. Itu untuk bab yang lalu. Tapi untuk kali ini, kita ambil beberapa logam, kita baling sahaja dekat dalam air. Kemudian, kita kena ukur suhu dia. Okey, adakah suhu di persekitaran akan meningkat? Kalau suhu persekitaran ini meningkat, maka haba dibebaskan. Tetapi sebenarnya kita tengok daripada pemerhatian ni pun kita tahu yang dia mengeluarkan api. Dia mengeluarkan cahaya yang mana dia lebih kurang macam contoh yang pertama iaitu pembakaran. Di mana logam itu kita anggap dia apabila bertindak balas dengan air, dia akan terbakar. Jadi bila terbakar, haba dibebaskan dan suhu persekitaran meningkat. Maka tindak balas air dengan logam adalah contoh tindak balas eksotermik. Okey, dan contoh terakhir yang saya tunjukkan di sini adalah tindak balas asid dengan logam. Kalau tadi tindak balas air dengan logam, sekarang ini tindak balas asid. Kita ambil mana-mana logam yang kita telah pun kenal pasti di dalam siri kereaktifan logam bab yang lalu, kita masukkan ke dalam asid. Maka akan berlaku tindak balas. Okey, tindak balas ini akan membebaskan haba dan apabila haba dibebaskan, suhu persekitaran akan meningkat. Maka tindak balas antara asid dan logam kita namakan sebagai tindak balas eksotermik. Jadi di sini saya telah beri 7 contoh tindak balas eksotermik, iaitu yang pertama pembakaran, yang kedua letupan, yang ketiga respirasi, yang keempat pengaratan, yang kelima peneutralan, yang keenam tindak balas air dengan logam dan yang ketujuh tindak balas asid dengan logam. Saya berikan kepada anda 7 contoh tindak balas eksotermik. Kalau awak semua nak tahu lebih lanjut, boleh Google dekat internet, terdapat banyak lagi selain daripada 7 contoh ini untuk dinyatakan sesuatu itu sebagai tindak balas eksotermik. Selesai sudah contoh tindak balas untuk eksotermik. Sekarang kita beralih pula contoh tindak balas endotermik. Sekali lagi saya ulang, apakah contoh tindak balas endotermik? Okey, endotermik melibatkan haba diserap. Apabila haba diserap, maka suhu dekat persekitaran itu akan turun. Jadi untuk kelas ini saya akan berikan kepada awak semua 5 contoh tindak balas endotermik. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah fotosintesis. Okey, yang mana fotosintesis, cahaya matahari akan diserap oleh tumbuhan, dan karbon dioksida juga akan diserap. Jadi tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan akhir sekali akan mengeluarkan gas oksigen. Jadi di manakah penyerapan haba ini? Cahaya matahari ini. Proses fotosintesis di dalam tumbuhan ini akan menyerap cahaya matahari. Jadi cahaya matahari mengandungi tenaga haba, betul? Jadi bila haba diserap, maka kita anggap sebagai suhu persekitaran turun. Apabila kedua-dua poin ini dipatuhi, iaitu haba diserap, suhu persekitaran turun, maka tindak balas ini kita katakan tindak balas endotermik. Jangan confuse. Suhu persekitaran adalah suhu di luar, bukan suhu di dalam tumbuhan. Kerana tindak balas fotosintesis berlaku di dalam tumbuhan. Jadi, suhu yang menurun ini kita anggap suhu dekat luar, di persekitaran tindak balas itu. Untuk itu, fotosintesis adalah contoh tindak balas endotermik. Kalau ingat lagi contoh tindak balas eksotermik tadi, kita boleh anggap yang fotosintesis ini berlawanan dengan respirasi. Respirasi mengeluarkan karbon dioksida dan ia akan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Manakala fotosintesis mengeluarkan oksigen, suhu persekitaran menurun. Jadi sebab itu kita sering dengar dalam mana-mana program berkenaan dengan alam sekitar yang memohon kita supaya tanam lebih banyak pokok supaya fotosintesis berlaku lebih banyak kerana fotosintesis akan menurunkan suhu persekitaran. Daripada fakta itu jugalah ramai yang mengatakan bahawa oksigen ini mampu untuk menurunkan suhu bumi. Jadi fotosintesis adalah contoh tindak balas endotermik. Kita lihat contoh yang kedua. Pembakaran kek. Nampak macam pelik Dia ada pembakaran dekat depan tu. Kalau ikut daripada contoh awal tadi, pembakaran is eksotermik. Tetapi dalam kes ini, pembakaran kek. Lihat betul-betul Apabila kita masak kek,
Okay, kita masukkan ke dalam oven kita and then kita bekalkan tenaga elektrik, dia akan menghasilkan haba. Tenaga elektrik tu akan keluarkan tenaga haba. Mana tenaga haba ni pergi? Dia akan diserap masuk ke dalam tepung adunan kita. Jadi bila haba masuk, barulah tepung adunan kita ni akan masak, mengembang dan last sekali jadi kek. Jadi kita kena tengok tindak balas tu berlaku di mana. Tindak balas itu berlaku di dalam adunan kita ni. Jadi adunan kita ni menyerap atau membebaskan haba. Yes, adunan kek kita ini menyerap haba. Jadi apabila adunan kek ini menyerap haba, maka suhu dekat dalam ni jadi tinggi dan suhu persekitaran luar ini akan turun. Awak jangan confuse, jangan cakap suhu persekitaran turun. Tidak, kan panas oven kita ni walaupun dah habis bakar. Yes, tetapi kita bandingkan suhu luar ni dengan suhu dalam kek. Mana yang lagi panas? Okey, apabila haba diserap, suhu dekat dalam kek ini akan meningkat. Jadi secara automatik kita cakap suhu dekat persekitaran ini akan menurun. Maka pembakaran kek adalah salah satu daripada contoh tindak balas endotermik. Juga tolong ingat, pembakaran bahan-bahan bakar yang lain dalam masakan kita. Sebagai contoh, kita bakar muffin, kita bakar ikan, kita bakar kentang, ubi. Itu semua akan menyebabkan haba diserap masuk dalam ikan, masuk dalam kentang, dalam ubi. Okey, apa yang kita bakar tu? Okey, bakar ayam sebagai contohnya. Jadi haba akan diserap oleh ayam itu dan suhu persekitaran akan menurun. Jadi proses pembakaran kek atau apa-apa makanan adalah contoh tindak balas endotermik. Tapi kalau pembakaran sahaja itu eksotermik. Tapi kalau pembakaran sesuatu bahan makanan itu adalah tindak balas endotermik. Okey, contoh yang seterusnya, penyejatan air. Okey, awak pun umum mengetahui penyejatan air akan melibatkan proses perubahan struktur fizikal ataupun keadaan jirim daripada cecair berubah kepada gas. Jadi di tingkatan 1 awak pun dah belajar tentang bagaimana susunan jirim ni yang bulat-bulat ni di dalam keadaan cecair. Okey, di dalam keadaan cecair jirim ini akan tersusun lebih rapat. Tetapi apabila bertukar menjadi bentuk gas, dia akan susun dengan lebih jauh-jauh dan bergerak secara rawak ataupun gerakan Brown. Jadi daripada rapat-rapat kepada jarak-jarak, maksudnya ikatan antara jirim ni makin lama makin terputus. Kerana mula tadi duduk rapat, lepas tu duduk jarak-jarak. Jadi macam mana ikatan tu boleh putus? Siapa yang putuskan dia? Yang putuskan dia adalah tenaga haba. Jadi di sini, ini menunjukkan tenaga haba diserap oleh cecair untuk memutuskan ikatan antara jirim. Bila ikatan antara jirim putus, maka dia akan terbebas ke udara dengan gerakan yang rawak. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada ikatan. Okey, jadi apabila haba diserap, maka suhu persekitaran akan menurun. Itu pemahaman dari segi saintifik lah. Tapi kalau kita nak pemahaman yang mudah, senang sahaja. Kan untuk menyejatkan air, kita perlukan haba. Takkan kita letak dalam peti ais, betul tak? It's either kita panaskan dekat dapur ataupun kita bawa cawan kita pergi letak kat tengah panas. Maka air itu akan tersejat. Cuba tengok lopak dekat tengah jalan selepas hujan. Apabila matahari muncul, last sekali lopak air itu akan kering di mana airnya akan tersejat. Okey, macam mana dia boleh jadi kering? Kerana haba daripada cahaya matahari akan diserap. Kalau kita panaskan air dekat dapur, maka haba diserap daripada api yang kita gunakan itu. Okey, ataupun kalau kita guna pemanas elektrik, daripada tenaga elektrik bertukar kepada haba. Okey, haba ni akan diserap oleh air kita dan apabila haba diserap, maka suhu persekitaran akan turun. Dan maka dengan itu, proses penyejatan air dinamakan proses tindak balas endotermik. Okey, seterusnya, contoh yang keempat, merebus telur. Okey, merebus telur. Kita tahu di dalam ini, okey, kalau kita nak rebus telur, kita pasti akan rebus di dalam air. Okey, dan untuk merebus telur, kita kena pastikan suhu air itu, orang kata sampai kalau boleh tahap yang paling tinggi supaya telur yang kita nak rebus ini lebih senang untuk masak dengan lebih cepat. Jadi ini pun melibatkan tenaga haba yang dibekalkan oleh dapur kita, sama ada dapur gas ataupun dapur elektrik kita, yang akan menghasilkan tenaga haba untuk memanaskan air di dalam bekas kita ni. Jadi, apa yang berlaku adalah untuk memasakkan telur di dalam ini, maka telur ini perlu menyerap haba.
Apabila telur ini menyerap haba, maka suhu dekat persekitaran ini akan menurun. Jadi apabila kedua-dua poin ini dipatuhi, maka secara automatik merebus telur adalah tindak balas endotermik. Okey, cuba bandingkan dengan pembakaran kek yang kita buat di awal tadi tu. Okey, dia lebih kurang sama. Okey, bakar kek pun melibatkan penyerapan haba, merebus telur pun menyebabkan penyerapan haba. Okey, dan contoh yang terakhir sekali adalah pack sejuk. Yang saya tunjuk contoh di awal tadi. Okey, pack sejuk ini saya alihkan ini sedikit dia terlindung. Okey, pack sejuk sebenarnya di dalam pack sejuk ini mengandungi garam amonium. Okey, dan juga air. Okey, sebab tu kalau awak beli, awak cuba tekan, awak rasa macam lembik-lembik. Sebab dalam tu mengandungi air. Cuba tengok apa yang ditulis di sini. Squeeze together here. Maksudnya, bila kita beli, kita tak akan rasa sejuk dia lagi. Okey, tapi once kita dah squeeze together here, bila kita tekan ataupun kita picit kat situ, maka air tadi tu dengan garam amonium akan bercampur. Di awalnya mereka berdua ini diasingkan. Okey, kalau nak tahu awak boleh beli dan buka lah. Tengok dekat dalam dia bagaimana diasingkan. Bila kita tekan, dia ada macam satu tajam tu yang menyebabkan kedua-dua ni bercampur. Apabila bercampur, maka tindak balas akan berlaku. Okey, apa yang berlaku adalah kedua-dua ini akan menghasilkan cecair yang mempunyai suhu yang rendah. Ataupun kita kata suhu yang sejuk lah. Jadi apabila suhu sejuk, jadi ini bermakna haba diserap. Bila haba diserap, maka suhu dekat persekitaran akan turun. Jadi bila kita guna, kita letakkan dekat badan kita, secara automatik dia akan menjadi macam pack ais yang kita tunjuk awal tadi. Jadi dia akan serap haba yang ada dekat tubuh badan kita. So, haba diserap, suhu persekitaran menurun. Tindak balasnya adalah endotermik. Okey, maka saya susun semula dalam bentuk gambar raja. Okey, ini adalah contoh 7 tindak balas eksotermik dan di sebelah kanan ni pula adalah 5 contoh tindak balas endotermik. Okey, awak boleh hafal ataupun ingat contoh-contoh ini ataupun juga mungkin contoh lain yang boleh awak Google atau cari dekat internet untuk menambahkan lagi pengetahuan anda. Baik murid-murid sekalian, sebenarnya bagi tajuk ini terdapat satu eksperimen wajib yang perlu kita laksanakan. Okey, jadi awak boleh melihat buku teks muka surat 149 iaitu eksperimen 5.1. Okey, yang mana eksperimen ini tujuannya adalah untuk membanding dan membezakan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik secara saintifik di dalam makmal. Okey, jadi kita tak dapat laksanakan, jadi saya boleh terangkan di sinilah. Okey, kita akan menyediakan satu cawan polistrina. Okey, cawan polisterin. Kenapa kita gunakan cawan polisterin? Sebab kita nak tenaga haba yang ada dekat dalam ni tidak terbebas keluar. Kita kalau boleh nak kumpulkan haba sebanyak yang mungkin ada dekat dalam ni. And then kita ada termometer. Okey, termometer digunakan untuk mengukur suhu lah, suhu sebelum dan suhu selepas. Okey, ada dua set untuk eksperimen ini dilakukan. Okey, set yang pertama, kita ambil cawan polisterin, kita masukkan air. Okey, apabila air dimasukkan, okey, kita tunggu sekejap and then kita ambil berapakah bacaan suhu air itu. Jadi ini bermakna suhu air yang kita masukkan tadi itu adalah suhu sebelum. Okey, kita tengok table dia pula. Okey, dia ada sebelum suhu sebelum, suhu maksimum atau minimum ini maksudnya suhu selepas lah. Okey, selepas tindak balas dan last sekali kita kena detect apakah jenis tindak balas yang berlaku. Okey, so yang pertama kita masukkan air, kita ukur suhu. Okey, dah dapat berapa kita tulis. Kemudian kita masukkan natrium hydroksida. Okey, maksudnya yang A1A maksudnya kita partnerkan dengan air ni. So kita masukkan natrium hydroksida, kita kacau sampai larut, kita tengok bacaan suhu berapa. Okey, adakah bacaan suhu kita naik ataupun turun? Kita catatkan dekat sini. Okey, yang atas ni, okey ni natrium hydroksida campur air kan? Okey, yang atas ni kita catatkan bacaan air kita yang awal-awal. Okey, yang ni bila tindak balas dah berlaku, berapa? So daripada dua bacaan ini nanti kita tahu yang dia tu suhu dia makin meningkat ataupun makin menurun. Okey.
Kemudian kita ulang balik eksperimen yang sama, kaedah yang sama, menggunakan air, ambil suhu, tapi tadi kita guna natrium hidroksida, kali kedua ni kita pakai ammonium chloride. Masukkan ammonium chloride pun kita gunakan step yang sama, iaitu kita ukur suhu dia. Okey, kita tengok dekat kolom yang kedua. Bila masukkan air sahaja, kita catat suhu di sini. Bila kita dah masukkan garam ammonium chlorida, kacau, kita masukkan dekat sini suhu dia. Sekali lagi kita tengok, suhu tu makin meningkat ke makin menurun. Okey, prosedur yang sama kita ulang untuk set yang nombor 2 pula. Set yang nombor 2 tidak akan menggunakan air. Sebaliknya, set yang kedua ini, kita akan gunakan larutan asid hidroklorik. Tetapi kaedahnya sama. Okey, kalau tadi air kan, okey, sekarang kita ambil asid hidroklorik, masuk dekat dalam cawan kita ni. Okey, kita ukur suhu dia berapa. Masukkan dekat sini. Okey, kalau tadi air kan, yang ni suhu asid hidroklorik. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita masukkan larutan natrium hidroksida. Masukkan larutan natrium hidroksida ke dalam asid tadi. Kacau. Tengok berapa bacaan termometer kita. Then kita isi dekat sini. Sekali lagi, tengok suhu naik ke suhu turun. Okey, dan yang terakhir sekali, kita buat guna larutan asid hidroklorik juga. Tengok suhu berapa. Tapi kali ni dah baca suhu asid tadi, kita masukkan natrium hydrogen carbonate. Okay, bila kita masukkan dan kita kacau, tengok suhu dia berapa. Okey, dan kita catat dekat sini. So, daripada 4 set bacaan ini, kita dapat tentukan jenis tindak balas. Kita dah belajar jenis tindak balas ada 2, iaitu exothermic ataupun endothermic. Okey, macam mana kita nak tahu exothermic? Okey, exothermic apabila suhu persekitaran itu meningkat. Maksudnya, bacaan termometer kita naik. Okey, so maksudnya kalau bacaan termometer kita mula-mula rendah, lepas tu tinggi, maka tindak balas itu adalah tindak balas exothermic. Sebab apa? Sebab natrium hidroksida dan air, contoh natrium hidroksida dan air bebaskan haba, jadi suhu tu meningkat. Maka kalau tindak balas membebaskan haba, kita kata exothermic. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bandingkan antara suhu sebelum dan suhu selepas, kita dapati suhu itu turun, maka secara tak langsung kita tahu yang haba diserap. Maka tindak balas itu adalah tindak balas endothermic. Jadi disebabkan awak tidak melaksanakan eksperimen ini, tetapi saya tunjukkan sahajalah keputusannya. Okey, natrium hidroksida dan air adalah exothermic, maksudnya suhu akan meningkat. Garam ammonium chlorida dan air endo, yang mana bila kita buat eksperimen ni, kita akan rasa yang campuran itu dia semakin sejuk. Dia bukan panas. Okey, yang ketiga asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida itu exo. Dan larutan asid hidroklorik dengan natrium hydrogen carbonate itu adalah endo. So, ini adalah keputusan eksperimennya. Cuba tengok dekat bahagian perbincangan. Ada beberapa perbincangan yang perlu kita tengok. Okey, untuk soalan 1, 2, 3 itu boleh terjawab daripada jadual. Cuba tengok soalan yang ke-6. Okey, ataupun dalam kes ini saya letak nombor 5 dekat perbincangan saya ni. Okey, tapi dekat buku teks tengok soalan yang ke-6. A. Bagaimana kejituan pengukuran suhu maksimum atau suhu minimum dapat ditingkatkan? Maksudnya, kita dah dapat keputusan eksperimen. Tetapi macam mana nak menjadikan eksperimen kita ini lebih tepat? Okey, so saya bantu awak. Okey, jawapannya adalah kejituan pengukuran suhu dalam eksperimen ini dapat ditingkatkan dengan menutup cawan menggunakan penutup. Okey, so kita tengok logik dia. Apabila kita tutup cawan ini dengan penutup, maka suhu dia memang akan terkepung dekat dalam ni sahaja. Jadi termometer kita takkan kehilangan apa-apa haba. Dia akan detect 100% haba yang ada dekat dalam ni. Tapi ketika kita buat eksperimen tadi, kita tutup tak? Kita tak tutup. Maka apabila kita tak tutup, bila tindak balas itu berlaku, ada haba yang telah pun terbebas ke persekitaran. Jadi bacaan termometer kita ini tidak 100% tepat kerana haba dah ada yang terbebas ke persekitaran. Jadi secara kesimpulannya untuk eksperimen kita yang saya tunjuk tadi tu, tindak balas exothermic adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endothermic adalah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Hipotesis diterima. Jadi itu adalah untuk eksperimen ini.
Jadi murid-murid sekalian, selesai sudah. Ini sahaja topik untuk bab kita yang kelima, iaitu termokimia. Satu bab yang cukup pendek. Apapun, saya cuba ulang sedikit apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita belajar tentang apa itu maksud termokimia. Termokimia adalah proses pembebasan atau penyerapan haba. Dan termokimia terbahagi kepada dua, iaitu eksotermik dan endotermik. Eksotermik, haba dibebaskan, suhu persekitaran meningkat. Endotermik, haba diserap dan suhu persekitaran menurun. Okey murid-murid sekalian, sekian sahaja untuk bab kita yang kelima. Habis satu bab dalam satu video sahaja untuk tajuk termokimia. Di dalam kelas kita yang akan datang, kita akan teruskan dengan bab yang keenam, iaitu elektrik dan kemagnetan. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.